Okay, hi, welcome back to my YouTube channel. Jadi mungkin sebelum ni ada ramai yang nak bertanya lah sebenarnya apa tips untuk peperiksaan PTD, Pegawai Tadbir dan Diplomatik grade M41 untuk macam mana kita boleh berjaya dalam peperiksaan online tu. So zaman dulu sebenarnya peperiksaan itu adalah secara fizikal. Kalau mungkin saya boleh cerita pengalaman saya dulu, saya ambil peperiksaan tu di Melaka, di hotel lah, hotel apa saya tak ingat, kemudian termenduga juga dekat Melaka. So bila zaman peperiksaan fizikal ni tak ada rujukan, tak ada orang kata yang kita boleh nampak ataupun nak bantuan internet ke, sebab dia sama ada jawab, kalau tak dapat lah. Itu dia punya perspektif. So sekarang ni beza sikit sebab dia ada peperiksaan online. Okay, untuk exam ni pada saya tak ada tips sangat lah. Okay, yang pertama mestilah awak dah kena apply dekat dalam website SPA tu. So kalau belum apply, awak boleh apply untuk tahun depan lah. Sekarang dah tutup sebab bila dah exam masih dia dah tutup permohonan untuk ni. Kemudian dari segi yang penting kena ada kabel. Apa maksud kabel ni? Kabel kuat ni bukannya kabel yang apa tapi kena ada internet yang stabil lah. So biasanya internet stabil ni kabel lah. Okay. Kenapa kita perlukan internet stabil? Supaya awak dapat jawab dengan tenang dan yakin. Dan kalau ada bil wifi tu jangan lupa bayar pula. Dan kalau nak jawab dekat cyber cafe, sekarang tak pasti cyber cafe banyak ke tak, tapi kalau yang dia punya internet connection tu kuat, boleh lah. Tu kalau tu sebab apa? Kita tak nak masa dekat jawab soalan tiba-tiba ada masalah, terputus line ke apa, jadi dah rugi. Okay. So untuk secara ringkas, peperiksaan online ni ada 3 section. Soalannya senang saja. So bergantunglah masing-masing. Ada yang mungkin nak beli buku rujukan online SMPTD, ada banyak lah macam yang jual dan sebagainya. So mungkin ada yang nak buat persediaan sendiri. Jadi kalau yang nak buat persediaan sendiri, jadi saya rasa channel YouTube ni adalah yang terbaik lah. Okay, kita akan pecahkan kepada 3 bahagian. So ada 3 section dalam peperiksaan tu nanti. Section A adalah pengetahuan am. So dalam masa yang ditetapkan, kena jawab sebanyak 50 soalan lah. Okay. Soalannya lebih kurang macam subjek pengajian am ataupun pengajian Malaysia. Mungkin siapa yang pernah ambil STPM dulu ada tahulah lebih kurang. Kena tahu sedikit tentang dasar dan program kajian terkini. Contohnya kalau yang dulu lah, kalau dulu model baru ekonomi, TN50, rancangan Malaysia ke-12, sekarang ni dia akan diumumkan awal tahun depan, dasar teknologi hijau, pelan pembangunan pendidikan, kemudian visit Malaysia. Kalau dulu mungkin ada NBOS, National Blue Ocean Strategy, DFTZ contohnya, Digital Free Trade Zone. Kemudian selain itu, fungsi dan juga peranan komandan kerajaan. Contohnya mungkin dia boleh tanya, apakah bidang kuasa kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, apakah senarai persekutuan, apakah senarai negeri, apakah senarai bersama, apakah jenis dan fungsi mahkamah, fungsi parlimen, dan juga soalan-soalan yang lain. Kemudian juga mungkin boleh ditanya pengetahuan hubungan antarabangsa. Okay, contohnya negara mana yang menjadi pengerusi ASEAN, bilakah Malaysia menganjurkan APEC contohnya. Sepatutnya tahun ni untuk APEC, ASEAN Pacific Economic Countries ni, ASEAN Pacific Economic Cooperation, Malaysia yang anjurkan, tapi disebabkan COVID-19, ada pandemik COVID-19, maka kita anjurkan secara maya saja. Kemudian juga berkaitan dengan benda-benda. So untuk pengetahuan am, nama buat pengetahuan am, jadi gunakan masa yang sepatutnya. Kalau ada boleh Google. Kalau tak sempat, rasa-rasalah. Tapi kalau ikut trend yang lepas, dia banyak tanya pasal dasar. So kalau dasar ni nak tak nak memang kena tahu sedikit lah. Sebab apa? Dasar ni penting. Sebab tanpa dasar yang jelas, maka kita tak tahu kita punya arah ni ke mana. Itu dia punya idea lah. Okay, so secara umumnya memang diuji general knowledge. Satu-satu nak Google tu memang agak sukar, tapi boleh kalau ada yang boleh ada skill dan sebagainya. So sebenarnya pada saya time was our main constraint lah. Kalau nak Google satu-satu memang tak sempat lah. Contohnya kalau tanya pasal fungsi kementerian, mamogram contohnya, jabatan-jabatan kerajaan. Jadi saya tak menghalang dan saya tak menggalakkan, tapi kalau nak cari geng yang sama-sama, it's up to you. Nak buat seorang-seorang pun tak ada masalah. So ikut kesesuaian masing-masing. Nampak? Macam masa dah suntuk, jangan biarkan kosong. Even kalau cikgu kat sekolah dia pun pesan kan, kalau masa dia tak banyak, jawab ekologi. Pengajarannya kena banyak membaca. Macam saya dulu secara peribadi lah,
topik-topik yang saya jawab tu saya agak macam enjoy. Okey, contoh yang saya masih ingat, dia tanya contohnya banci berapa tahun sekali. Kemudian dia tanya dalam kita punya parlimen, apakah 3 komponennya. Kemudian dia bagi kalau contohnya macam persekutuan undang-undang akta sebagai contoh. Kalau negeri macam mana? Kemudian senarai bersama persekutuan, senarai negeri. So benda-benda macam tu mungkin tak ada dalam kita punya pembelajaran kat universiti. Lagi pula kalau macam contoh saya dulu, degree saya dalam bidang fizik. But fortunately my master was in economics lah. Dan sedikit ada tanya juga pasal soalan-soalan berkaitan dengan ekonomi. Contohnya pertumbuhan ekonomi, yang ringkas lah, inflasi. Jadi secara tak langsung kalau boleh kena banyak membaca lah. Okay, so jangan fikir nak Google selamat, tak. Dia orang kata bukannya benda yang macam tu lah. Senang cakap, orang kata kalau daripada awal awak dah banyak membaca, so insyaAllah boleh okay. So, kalau yang jenis rajin baca, baca berita nasional, berita harian dan sebagainya, ataupun yang rajin tengok berita kat TV1 tu, insyaAllah boleh jawab. Okay, kemudian kita tengok pula untuk seksyen kedua. Ada setengah orang dia risau tentang seksyen 1. Ada orang yang setengah lagi dia risau tentang seksyen yang kedua. Okey, seksyen kedua ni sebenarnya dia pasal daya penyelesaian masalah ataupun soalan logik dan matematik lah. Jangan risau, tak adalah soalan yang sampai fungsi trigonometri ya. Kalau ingat siapa yang belajar masa matematik tambahan dulu, malah saya pun sebenarnya adalah tutor untuk matematik tambah SPM. Jadi untuk silibus KBSM yang terakhir ni, untuk tahun pelajar tingkatan 5 yang akan ambil periksa pada awal tahun depan, fungsi trigonometri adalah antara topik yang paling menghantui masing-masing lah. Tapi jangan risau, soalan PTD tak ada soalan ni. Tapi senang cakap, boleh kata macam standard soalan matematik SPM itu ada. Contohnya kalau macam algebra, konsep-konsep asas, macam pengiraan, dia mau banyak macam kalau trend-trend yang lepas dia lebih kepada pengiraan-pengiraan yang kita kena dapatkan benda tu tak susah, tapi kena buat cepat. Itu dia punya ni lah. Dan soalannya, contohnya kalau saya boleh bagi, contohnya Harun ada 10,000 buku, beliau jual 5,000 buku dan beli balik 1/4 daripada 1/50 buku tersebut. So berapa banyak buku yang beliau ada sekarang? So benda-benda macam ni akan jadi pening. Itu contoh-contoh yang ringkas lah, macam mana kita boleh bagi analogi soalan-soalan itu ada. Nampak macam senang, tapi kalau tak susun masa dengan elok, maka akan jadi masalah. So saya boleh cakap kunci kepada section 2 ni sebenarnya adalah algebra. Itu dia punya orang kata keyword lah. Soalan tak susah pada pandangan saya, nak cuma masa yang paling orang kata mencabar. So kalau rasa soalan tu susah, macam biasalah, macam zaman dulu cikgu pesan kat sekolah, rasa soalan susah, skip dulu. Lepas tu selesaikan soalan yang lain, baru patah balik. Jangan terlupa pula nak patah balik. Okey. Kadang-kadang soalan dia boleh juga berkaitan macam bearing, integer banyak. Integer, kebarangkalian banyak. Sebab bila orang fikir kebarangkalian ni dalam hidup kita memang lazim kita aplikasikan lah. So kalau awak bagus dalam matematik, saya boleh kata is a good advantage for you lah. Tapi macam saya mention, pengalaman saya dulu pun sebenarnya masa soalan, tak silap saya dalam 3 ke 4 soalan yang saya hentam sebab memang tak sebab. Tapi lah pada waktu tu kita peperiksaan fizikal, so buat masing-masing. So sekarang ni adalah teknik-teknik yang tertentu lah. Contohnya kalau macam dia nak buat secara berkumpulan sebagai contohnya, nak buat 3-4 orang, kemudian bincang jawapan, yang ni buat yang ni. Itu bergantung pada strategi masing-masing. Sebab akhirnya dalam tu kemasukan sebagai PTD M41 akan ada proses penampisan, iaitu akan ada physical test. Physical test ni akan tengok BMI sebagai contoh, kemudian akan ada PTD Assessment Center. Zaman saya dulu tak ada PTD Assessment Center. Okay. Saya punya zaman dulu daripada peperiksaan fizikal terus straight away pergi interview, and then terus pergi ke kursus kadet lah. Okay, kita balik semula pada soalan matematik tu. Apa yang soalan-soalan saya tak sempat tu memang saya hentam je lah, memang tak boleh buat apa lah. Tapi pada waktu tu lah saya secara peribadi, saya azamkan dalam diri, kalau tak berjaya, saya nak jawab lagi. Itu saya punya prinsip. Dan malah sebenarnya tahun-tahun yang mendatang, kalau ada kawan-kawan yang jawab exam dan sebagainya,
saya minta dia orang print screen dan saya secara peribadi saya nak jawab. So pada saya sebenarnya jangan anggap peperiksaan ini untuk memasuki PTD 41 lah sebagai contoh, sebagai satu beban. Kita anggap benda tu macam satu benda yang menggembirakan kita, yang boleh buat kita enjoy, boleh menambahkan ilmu kita. Sebab kita cakap tentang pengetahuan am, kenapa pengetahuan am tu penting? Sebab apa? Kalau kita sendiri tak tahu tentang isu-isu pengetahuan am yang memang sepatutnya orang kata kerajaan kena bertindak cepat, macam mana kita nak masuk dalam skim? Kan? Orang akan harapkan kita respon, tapi kita baca berita pun tak pernah. Itu dia punya cerita dia lah. Itu dari segi pengetahuan am. Sebab kita kena tahu banyak benda, sebab tak semestinya kita akan dipostingkan dekat satu tempat tu terlalu lama. Itu adalah kes-kes yang tertentu, tapi secara general kita mungkin akan boleh postingkan ke daerah. Kalau contohnya negeri-negeri yang bersekutu, macam contohnya PTD ada dekat Negeri Sembilan, ada dekat Negeri Melaka, Pulau Pinang, Perak, Selangor. So negeri-negeri macam Perlis sebagai contohnya lagi, Pahang. Jadi mungkin ada dekat daerah, mungkin ada dekat negeri, mungkin ada dekat persekutuan. Persekutuan mungkin ada yang kalau dekat KL, MIT, KKR, MINDEF. Kalau dekat Putrajaya banyak kementerian yang ada lah. So kita kena tahu isu-isu pengetahuan am. Barulah kerajaan ni orang cakap akan nampak ke depan. Kemudian dari segi matematik pula sebagai contohnya. Kenapa orang cakap kita ni kadang mungkin lah ada setengah orang cakap mungkin orang ni ini terlibat pentadbiran je, kenapa nak tahu kena tahu matematik kan? Secara asasnya matematik itu membantu untuk menyelesaikan banyak masalah kita dalam kehidupan. Jadi bila masalah-masalah manusia ni sebenarnya ada satu ketika dari segi organisasi kerajaan itu sendiri, dengan pengetahuan ilmu matematik itu boleh membantu mereka untuk orang kata bertindak dengan lebih pantas. Sebagai contohnya macam desk saya, which is orang kata antara tugasan hakiki saya adalah berkaitan dengan pemodelan ekonomi. So contoh dari segi peramalan, nak memahami pengaturcaraan, programming. So kita kena mengadik ilmu matematik. Bukannya orang kata setakat buat minit mesyuarat tu biasa. Kan, tugas-tugas harian tu biasa, tapi ini adalah nilai-nilai tambah yang kita ada. Jadi contohnya kalau ada projek-projek besar, so kita boleh membantu kerajaan untuk membuat keputusan dengan lebih baik. Itu sahaja yang saya rasa saya boleh kongsi secara ringkas. Mungkin kalau tuan-tuan dan puan-puan semua ada pertanyaan-pertanyaan lain, boleh terus bertanya di ruangan komen supaya saya akan jawab secara spesifik lah. Sebab kadang kalau nak cerita kat sini pun tak banyak sangat. Saya lebih kepada berkongsi pengalaman dan kemudian tips-tips secara ringkas untuk section A dan juga B lah. Untuk C, kefahaman bahasa Inggeris tu yang itu standard. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang kata level mungkinlah sekitar PT3 ataupun SPM tu, dari segi grammar apa semua boleh lepas, tu tak ada masalah. Itu tambahan lah. Yang pada saya betul-betul core adalah dari segi untuk section A, iaitu pengetahuan am, dan juga section B, iaitu daya menyelesaikan masalah. So enjoy the process, jangan tension. Kalau ada soalan boleh tanya, jangan lupa like, share and subscribe. So komen juga kalau ada video apa yang nak tahu pada masa akan datang. Itu saja. Terima kasih. Bye bye.